Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 9 Kajian Tek Usuluddin dan Falsafah akan membentangkan bahagian kami pada muka surat 51 hingga muka surat 53 atas tu. Jadi kumpulan kami terdiri pada saya Muhammad Azri Abdul Rahim, dan juga kita ada Nurul Awni binti Masri, Nurul Ain binti Muhammad Asri, dan juga Ahmad Syarin bin Ahmad Sabri. Jadi kita teruskan pembentangan kita pada hari ini dengan pembentangan pertama dengan serahmatnya mempersilakan SAS. Okey, baiklah. Sekarang saya akan sambung tajuk Al-Babul Anfi Arba'ina fi Fatihatil Kitab. Okey, di muka surat 52, bima yastahaqahu wa thana'uhu ala nafsihi ainu zuhurihi wa tajlihu fama huwa lahu. Dan dengan apa yang dia berhak dan Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri. Jadi kita boleh lihat dengan kewujudan alam seperti bulan, matahari dan sebagainya, merupakan bukti kewujudan Allah, bahawa Allah itu ada, bahawa Allah itu wujud. Okay, alif lam pada alhamdu sekiranya ia untuk kesempurnaan yang mana dianggap dengan makna semua pujian kepada Allah. Maksudnya juga adalah dikehendaki dengan semua sifat-sifat terpuji dengan sebenarnya dan dengan makhluk. Maksud makhluk kat sini, bila kita lihat makhluk kat bumi, kita boleh tahu bahawa Allah itu adalah selayak-layaknya pencipta. Okay, seterusnya. Okay, alif lam pada kalimah alhamdu ni ada dua pendapat tentang maksudnya. Okay, yang pertama, mazhab ahli sunnah berpendapat bahawa alif lam pada alhamdu itu bermaksud kesempurnaan kepada Allah, manakala Mu'tazilah dan sebahagian ulama sunnah pula berpendapat bahawa alif lam itu bermaksud pujian yang selayaknya bagi Allah itu adalah untuk Allah. Maksudnya hanya pujian tu hanya untuk Allah sahaja. Jadi dengan kenyataan ini, jadilah isyarat pada alhamdu tadi pujian terhadap diri Allah sendiri. Okey, seterusnya. Okay, pada baris ke-8, wa ikhtasal ismullahu bilhamdi li'anna uluhiyah hiya syamiratu li jami'i ma'anil wujudi wa maratibi. Dan telah dikhususkan nama Allah dengan hamdu kerana ketuhanan adalah yang sempurna bagi seluruh makna kewujudan dan peringkatnya. Jadi hanya nama Allah sahaja yang layak, tak ada nama lain dah selain nama Allah. Sifat nama Allah yang kita katakan mengikut hakikat manusia bahawa Allah adalah Rabbal Alamin, Tuhan segala alam. Maka dia adalah Allah yang zahir dan batin. Jadi banyak lagi kita tak tahu rahsia yang hanya Allah sahaja yang tahu. Kita hanya tahu yang zahir, yang hanya ada depan mata kita. Dan dialah yang dimaksudkan dengan Ar-Rahmanur Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Okey, seterusnya Ar-Rahmanur Rahim. Okey, pada perenggan kedua di muka surat 52, Ar-Rahman ni bermaksud maha pemurah, manakala Ar-Rahim bermaksud maha penyayang. Sifat Ar-Rahman Allah ni adalah lebih umum daripada sifat Ar-Rahim. Allah bersifat maha pemurah kepada semua makhluk, sama ada makhluk tu kafir ataupun tak, ataupun Islam. Tapi Allah tetap bagi kemewahan. Contoh, kita boleh tengok kepada orang kafir, Allah tetap bagi kemewahan, kenikmatan, kesihatan, walaupun mereka ni tak sembah Allah, tapi Allah beri itu atas ganjaran usaha yang mereka usahakan. Kalau mereka usaha lebih, Allah bagi lebih. Macam tu. Jadi sifat Ar-Rahman ni adalah bercampur antara nikmat dan laknat. Maksud bercampur antara nikmat dan laknat ni, kita boleh tengok contoh pada baris ketiga, iaitu kata adib al-waladu mathalan bil darbi rahmatan bih, yang bermaksud mendisiplinkan budak lelaki dengan cara memukulnya. Nikmat yang kita boleh lihat daripada ayat ini adalah mendisiplinkan budak lelaki tersebut. Manakala laknat yang dapat dilihat adalah dengan cara memukul budak lelaki tersebut. Jadi kita boleh lihat bahawa nikmat ini adalah perkara positif, manakala laknat adalah perkara yang negatif. Okay, kita boleh tengok contoh yang kedua pada baris keempat, wa kashrabu ad-dawa'ul karihut ta'am, yang bermaksud seperti meminum ubat yang berbau busuk. Nikmat adalah perkara positif, jadi meminum ubat adalah nikmat. Minum ubat tu untuk menjadikan seorang kita ni kita sihat dengan izin Allah. Dan anak pula adalah ubat yang berbau busuk, walaupun pahit kena telan untuk sihat. Okey, seterusnya. Okey, manakala sifat Ar-Rahim ni, sifat Ar-Rahim Allah hanyalah khusus pada orang yang bertakwa sahaja. Orang kafir tak dapat sifat ni. Jadi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafa'u ummati fi thalatha fi ayati min kitabillah aw la'qatu min asal aw kayah min nar wa la uhibbu an takuna ummati bin nar. Yang bermaksud umat aku boleh disembuhkan dengan 3 perkara. Yang pertama adalah daripada Al-Quran, daripada ayat Al-Quran. Yang kedua adalah sapu madu, sama ada minum atau mengguna madu. Yang ketiga adalah pembakaran dari api. Tetapi Rasulullah tidak suka umatnya berada dalam neraka. Jadi walaupun Allah Subhanahu Wa Taala ni bersifat mengasihani, tapi Allah juga Maha Adil. Jadi orang Islam yang melakukan dosa tetap juga masuk neraka, manakala yang
Yang melakukan kebaikan akan diberikan jalan syurga. Okey, seterusnya. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin ni bermaksud Raja Hari Pembalasan. Di akhirat kelak Allah merupakan Hakim, merupakan kudrat yang maha kuat. Dan Allah juga adalah segala-galanya pada Hari Pembalasan. Okey, seterusnya Iyyaka na'bud. Di muka surat 53 ayat atas sekali. Yang bermaksud hanya kepada Allah kami berserah dan mengabdikan diri. Penyair berkata kepada dirinya, tidak ada yang lain selain daripada kamu iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sahaja daripada saya serahkan kepada presenter seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syarim bin Ahmad Sabri. Saya dari kumpulan 9. Okey, insyaAllah saya akan meneruskan poin yang seterusnya, iaitu pada muka surat 53. Maksud syair, Tuhabika qalbun fi hisani turub. Artinya, telah membinasakan kepada hatimu yang ingin mencari kebaikan. Maksud ini disebut iltifat, yakni berpindah. Iltifat memiliki beberapa tujuan, di antaranya menarik perhatian pendengar kepada penjaraan itu kerana jiwa manusia itu suka tertarik oleh sesuatu hal yang baru. Bila mana orang yang sedang berbicara dengan suatu sistem lalu berpindah kepada sistem lain, biasanya suka menimbulkan perhatian yang sungguh-sungguh tidak membosankan. Selain itu, sebagian iltifat memiliki kelembutan pemiliknya yang mana memiliki rasa bahasa yang baik. Okey, poin yang seterusnya, Iyyaka na'budu. Menurut qiraah sab'ah bagi jumhur ialah membacanya dengan mentasydidkan ya pada Iyyaka na'budu. Melalui riwayat dari Ad-Dhahab menyebut bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mentafsirkan sebagai hanya kepada engkau kami sembah dan mentauhidkanmu, serta hanya kepada engkau kami takut dan harap, wahai Tuhan, dan tiadalah pada selain engkau. Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir muka surat 37 jilid 1. Dalam ayat ini, para ulama menyebut pengabdian dan pengharapan seorang hamba ialah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik melalui amal hati yakni batin dan amal perbuatan yakni zahir. Poin seterusnya, wa iyyaka nasta'in. Maksudnya, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Berkata Imam Qatadah, ianya bermaksud kamu memohon pertolongannya atas setiap urusan kamu, kerana ianya sebagai maksud kehambaan dan memohon perlindungan serta wasilah kepada pengibadatan. Manakala menurut Ibnu Abbas menyebut, kami menyerah dan mentaatimu atas segala urusan kami, yakni dengan tidak melanggar perintahmu. Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir muka surat 39 jilid 1. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan hamba-Nya supaya hanya memohon dan hanya bertawakal kepadanya kerana ianya merupakan buah pengabdian bagi seorang hamba. Poin seterusnya, ihdinas siratal mustaqim. Disebut makna dari sudut bahasa dalam ayat ini ialah tunjukkanlah kami akan jalan yang lurus, yakni benar. Surah Al-Fatihah ayat 6. Sesungguhnya ayat ini mengandungi panduan dan pedoman dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya, kerana sesungguhnya hidayah dan petunjuk pada jalan yang lurus ini merupakan sepenting-penting perkara. Pergantungan dan permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini merupakan lanjutan dari ayat yang sebelumnya, yang menjelaskan kepada kita bahawa sesungguhnya pemilik hidayah dan petunjuk ini hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, dan tiadalah petunjuk melainkan dengan petunjuk Allah, dan kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. Surah Hud ayat 88. Hidayah dan petunjuk ke jalan yang lurus ini bermakna petunjuk Allah dan panduannya ke jalan yang selamat dari kesesatan dan penyelewengan. Hanya Allah yang dapat memberi hidayah dan petunjuk kepada manusia, dan kerana itu Allah mengajar hamba-Nya supaya memohon kepadanya sentiasa bagi memastikan terselamat dari kesesatan dan penyelewengan. Poin seterusnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Artinya, iaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat, dan bukanlah jalan orang yang engkau murkai, yakni Yahudi, atau jalan mereka yang sesat, yakni Nasrani. Ayat yang terakhir dalam surah Al-Fatihah ini didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai jawapan bagi segala persoalan dan kemusykilan dan penjelasan tentang persoalan benar dan salah, serta sebagai penjelasan kepada hamba-Nya apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh seorang yang beriman dalam hidupnya. Dengan memahami semua ayat-ayat yang terdahulu, maka ayat ini akan difahami sebagai penutup dan penjawab bagi setiap muskil yang timbul. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bahawa sebagai hamba yang beriman hendaklah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ditunjukkan dengan jalan yang lurus, dan pada ayat ini dijelaskan kepada kita apakah itu jalan yang lurus, iaitu jalan golongan yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan jauh serta bebas dari jalan-jalan lain yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau jalan yang sesat. Wallahu a'lam. Baik, saya akan membentangkan tentang bahagian saya pada muka surat 54. Dan seperti kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan roh Muhammadiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada zatnya. Dan seperti kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala satukan benda-benda yang bertentangan, sepertinya Allah menciptakan malaikat. Allah menciptakan malaikat, betul, Allah menciptakan malaikat daripada nur, daripada cahaya, daripada huda, daripada nafsul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti mana sebelum ini Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan iblis dan juga pengikutnya daripada sifat mulia, iaitu daripada sifat jalal wal zulman wal dalal min nafsi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan nama dia sebenarnya ismu Azazil. Azazil ni adalah dia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia adalah hamba Allah Taala yang sebelum ni dia dah diciptakan dulu. Segitulah sikit sebanyak berkenaan tentang Azazil. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berkata pada Azazil, ya Azazil, la ta'budu ghairi. Allah Subhanahu Wa Taala kata jangan kau sembah selain aku. Dia kata gitu. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Dan Allah SWT memerintahkan malaikat untuk sujud kepadanya. Lepas tu iblis dia bingung, dia macam pelik. Kenapa Allah SWT suruh aku sujud pada Nabi Adam ni kan? Sebab dia kata kalau aku sujud, dan dia menyangka kalau aku sujud pada Nabi Adam, kira aku mengkata ciptaan Tuhan tu. Maksudnya aku sembah selain daripada Tuhan. Lepas tu dia dah kata macam gitu kan. Terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan mafhumnya dia kata, hai iblis, apa yang menghalangi kau daripada bersujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Allah kata macam tu. Lepas tu Allah kata lagi, adakah kamu menyombongkan diri ataupun kamu rasa kamu termasuk dalam orang-orang yang lebih tinggi? Dia kata macam tu. Allah kata macam tu lah. Sebab dia tak nak sujud dekat Nabi Adam yang diciptakan tu. Lepas tu Rasulullah Azazil pun kata, dia kata ana ghairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin. Kata gitu. Dia iblis kata, dia kata aku lebih baik daripada dia, aku diciptakan pada api sedangkan dia diciptakan daripada tanah. Dia rasa dia bercegak, dia rasa dia bagus sangat kan. Lepas tu Allah kata lepas tu nak kata lepas tu dia kata hadzal jawab yadullu ala anna iblis min a'lam al khalq bil adab wal khadiran wa arafahum bi su'al wa ma yataqafanihu min al jawab. Yaqtafitu min al jawab. Naam. Lepas tu maknanya kita nak bagi tahu lah yang sebenarnya benda ni turun, benda ni Allah dah tahu jawapan tu sebenarnya. Maksudnya Allah nak kata, bukan Allah nak cakap soal
kenapa kau tak sembah, kenapa kau tak sujud pada Nabi Adam, tapi Allah nak kata kenapa kau tak ikut arahan aku. Macam gitu. Allah Subhanahu kata nak kata kenapa kau tak ikut arahan aku. Allah, aku dah perintahkan untuk kau dan malaikat semua sujud kepada Nabi Adam. Kenapa kau tak nak sujud? Itu masalah iblis yang sebenarnya. So kat situ bila dia dah macam tu, dia dah kata aku lebih baik daripada ni, dia cerita semua. Terus kepada pasal 55 tu, atau Allah Subhanahu Wa Taala kata ukhruj minha fa innaka rajim. Allah Subhanahu kata pergi kau keluar daripada syurga ni, sesungguhnya kau telah buat zalim. Macam tu lah lebih banyak dia kisah bagaimana iblis dihalau daripada syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia berderhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala dan kerana tidak menyembah, kerana tidak sujud kepada Nabi Adam AS. Begitulah sedikit sebanyak tentang bahagian saya pada muka surat 54 dan juga 55. Allah. Saya Nur Ain binti Muhammad Sri. Saya akan meneruskan penerangan di muka surat 55 pada perenggan yang terakhir. Okey, dalam perenggan yang terakhir ni dia ada selikan sedikit syair start dengan za'atu sampailah ila yaumiddin, di mana bermaksud menakut-nakutkan burung dan menafikannya. Kedudukan serigala adalah seperti seorang lelaki yang terkutuk dan kesepian. Dan diberi perumpamaan, dia bagi contohlah di mana di sebuah penanaman apabila didatangi oleh serigala itu ataupun didatangi oleh lelaki itu, maka burung-burung akan menjauhi tanaman dan tanaman itu akan terselamat. Seperti firman Allah kepada iblis, aku akan melaknat engkau hingga hari kiamat. Okey, kalau kita dengar kat sini, kita tak akan faham apa sebenarnya yang ingin dimaksudkan dengan syair ni kan. Okey, sebenarnya syair ni dia nak samakan lelaki tersebut ataupun serigala itu dengan iblis. Okey, seperti yang kita tahu, serigala adalah merupakan binatang yang buas, binatang yang berani. Tetapi dia disamakan dengan lelaki yang terkutuk. Samalah dengan syaitan. Syaitan ni sebenarnya adalah makhluk Allah yang sangat taat, yang sangat kuat, yang sangat berilmu. Tapi pada akhirnya dia dilaknat oleh Allah. Okey, yang seterusnya bermula dengan baris 5 hingga baris 7. Start dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai ad-din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ingin menerangkan bahawa hanya kepada engkau kami bersembah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Maksudnya kat sini kita tidak akan menyembah dan memohon pertolongan melainkan kepada Allah. Okey, seterusnya bermula dengan falam sampai waghairuhum. Dekat sini ingin menerangkan tidak ada yang mengutuk kebenaran ketuhanan melainkan syaitan, dan kelaknatan itu adalah untuk orang yang fasik dan orang yang zalim. Seterusnya dengan start dengan ayat fakulu sampai ad-din, yang bermaksud kelaknatan itu adalah jalan utama bagi syaitan dan merupakan jalan yang kedua bagi orang lain. Maksudnya kat sini Allah nak tunjukkan bahawa dia itu adil, nak menetapkan bahawa Allah itu adil. Maksudnya syaitan pun akan dilaknat, manusia pun akan dilaknat sekiranya kita sebagai manusia membuat perkara yang melanggar syariat Islam. Okey, saya akan teruskan dengan baris yang ke-8 hingga baris terakhir. Start dengan waqad madha sampailah alaih, yang bermaksud telah berlaku tafsiran mengenai hari kiamat dalam pintu kematian 40 daripada kitab. Maka syaitan tidak akan ditendang dalam kehidupan sehinggalah hari kiamat. Dan syaitan juga adalah merupakan halangan yang utama, yang mana menghalang jiwa kita untuk mengesahkan kebenaran ketuhanan. Tetapi sesudah apapun, sifat alam merupakan antara sifat kesempurnaan, yang mana kutukan akan hilang dan yang tinggal hanyalah kata-kata yang mulia. Okey, secara perakhirannya, syaitan akan kembali kepada apa yang dia miliki di sisi Allah selepas daripada kehancuran api neraka. Dan kita sebagai manusia pun, sebagai makhluk, akan kembali juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa itu sahaja pembentangan daripada grup kami. Sekian, terima kasih.